أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberi peluang dan diizinkan lagi untuk kita bersama dalam kelas Asas Tajwid Al-Quran. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan kelas kita pada kali ini dapat lagi kita tambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, dan juga bertambah lagi kenal kita dengan hukum-hukum tajwid lebih pasti dan lebih dekat. Yang mana hukum-hukum tajwid sangat-sangat kita harapkan kita memahaminya dan juga kita dapat mengamalkan ataupun kita dapat membacanya dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Al-Quranul Karim, bila kita membaca tanpa tajwid, maka banyak kita akan rasa kurang. Kita rasa kurang. Pada hakikatnya pun sebenarnya memang kurang. Kurang diberi hak yang sempurnanya. Sebab setiap perkataan dan setiap huruf pun dalam Al-Quran mesti kita nak kena sempurnakan haknya. Hak dan mustahaknya. Sebab itu tajwidul Quran ataupun hukum-hukum tajwid, ilmu tajwid walaupun hukumnya fardu kifayah, tetapi orang yang ambil tak payah tu, orang yang ambil tak payah pun sebab fardu kifayah, maka dia akan senantiasa rugi. Dia akan tersenantiasa berada dalam keadaan yang sangat-sangat tak sempurna bila membaca Al-Quran, bila beribadah membaca Al-Quran, lagi-lagilah kalaulah dia nak membaca surah-surah yang menjadikan sebagai amalan hariannya. Dan lagi-lagilah kalau dia nak membaca surah-surah ataupun bacaan-bacaan yang wajib ataupun fardu. Bila tak ada tajwid, bila tak kenal hukum tajwid, bila tak sempurna tajwid, maka sangat-sangat kurang, sangat-sangat rugi. Bukannya mudah. Sebab saya pernah jumpa dah kumpulan ataupun golongan segelintir, walaupun segelintir, ada juga yang bertegas, yang mengatakan saya dah, diri mereka berkata lah, mereka dah pandai baca Quran, dah lulus. Beberapa guru Al-Quran dah, bila baca di depan guru Al-Quran dah tak banyak ditegur dah. Banyak lancar aja, banyak lepas lulus je. Jadi bagi mereka, tak pandai tajwid pun tak apa asalkan bacaan dah betul. Itu kalau seseorang kita bagi alasan begitu, sangat-sangat rugilah. Sebab sejauh mana kita pasti dan kita yakin bahawasanya setiap huruf yang kita sebut dalam Al-Quran adalah betul. Selagi mana kita tak ada ilmu, kita tak ada pengetahuan tentang tajwid, betul ataupun tidak. Alhamdulillah wa syukrulillah, bila kelas-kelas kita begini, kita mula bincang-bincang satu persatu, setiap huruf, setiap kalimah-kalimah yang kita baca bersama, kita dah mula nampaknya hasil dan juga faedahnya kita dah tahu tajwid. Rupanya bila kita dah tahunya hukum-hukum tajwid, senang kita nak pasti. Okey, kita yakin ini kena dengung, kita yakin ini kena panjang, kita yakin ini kena tebal, kita yakin ini kena tipis. Itulah matlamat dan juga itulah faedah mempelajari ilmu tajwid. Okey, marilah sama-sama seperti biasa kita mulakan kelas kita. Pada malam ini seperti biasa kita mulakan kelas kita dengan baca suratul Fatihah, dan bukan pilihan lah, giliran, sambungan pada malam ini adalah muka surat yang ke-11, muka surat yang ke-11 suratul Baqarah. Saya dah buka dekat skrin suratul Baqarah, muka surat yang ke-11, dan insya-Allah kita akan baca satu muka surat bersama secara berjamaah. Saya minta mutekan semua untuk bacaan kita seragam insya-Allah. Okey, lepas tu insya-Allah satu persatunya kita akan huraikan
hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam muka surat yang ke-11. Untuk peringatan semua, rakaman kita pada malam ini adalah rakaman yang ke-92. 92, masya-Allah, alhamdulillah, bertambah view kita, alhamdulillah. View yang minggu lepas saya tak tahu, terima kasihlah kepada yang share. Hampir 1000 view, masya-Allah, dah 670 lebih dah, alhamdulillah. Tak pernah sampai angka tu sebab saya jarang share kelas ini kecuali kepada dalam grup-grup kita sahaja. Jadi mungkin ada antara kita share kepada mana-mana tempat. Jadi ramai yang tengok, dah 600 lebih tengok orang tengok video kita, masya-Allah. Itulah, mudah-mudahan insya-Allah menjadi sama akhirat kita bersama, insya-Allah. Baiklah, untuk tak melambatkan masa lagi, kita mulakan dengan suratul Fatihah dan muka surat yang ke-11 bermula daripada ayat yang ke-70. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من
بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai kita membaca muka surat 11. Muka surat 11 suratul Baqarah ya. Alhamdulillah bacaan kita bersama, mudah-mudahan bacaan kita bertambah fasih dan juga betul dengan tajwidnya insya-Allah. Okey, sebagai peringatan kepada yang baru masuk dan juga mungkin first time join kelas kita pada malam ini, kaedah kita untuk kita nak mempelajari hukum tajwid sekarang kita dah mula membaca bersama satu muka surat dan kita istikhraj, kita mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang penting-penting. Hukum tajwid semua penting, tapi ada yang lebih penting. Maksud penting di sini menariknya disebabkan mungkin antara kita masih lagi belum fasih. Mungkin ramai lagi hukum-hukum tertentu belum jelas bila baca. Kenal tu kenal. Qalqalahnya kenal, iqlabnya kenal, ikhfa haqiqinya kenal, tapi bila baca ada sedikit kurang tepat, kurang sempurna. Macam selalu kita bincangkan, wajibul gunnah memang kenal sangat-sangat. Bila baca masih banyak lagi belum wajib. Mad asli, minggu lepas kita dah bincang mad asli balik. Mad asli ramai yang kenal, sangat-sangat kenal mad asli sebab paling banyak berulangnya dalam Al-Quran. Tetapi ada antara kita masih kurang tepat lagi bila mad asli kadang-kadang terlajak, kadang-kadang terkurang madnya. Jadi insya-Allah dengan kaedah istinbat, kita istikhraj, kita keluarkan hukum-hukum dalam ayat-ayat yang kita baca ini, insya-Allah membantu kita lebih yakin dan lebih jelas dan lebih kenal hukum-hukum tajwid kita bersama insya-Allah. Okey, seperti biasa, sebelum kita nak kupaskan satu persatu dari muka surat ayat yang ke-70 muka surat 11 surah Al-Baqarah ini daripada awal muka surat yang atas, saya beri peluang kepada qari-qariah yang ingin mencadangkan ataupun memilih hukum-hukum yang menarik, kalimah-kalimah yang menarik dalam satu muka surat daripada awal sampai bawah, daripada ayat yang ke-70 sampai ayat 76, boleh pilih hukum-hukum mana yang agak menarik waktu kita baca tadi. Bila kita tak berhati-hati mungkin kita ada kurang sempurna hukumnya. Selalunya kita buat macam tu supaya kita sendiri pun tahu yang mana bahaya, yang mana tak bahaya, yang mana perlu perhatian, yang mana tidak. Jadi dipersilakan, siapa nak pilih ayat mana, kalimah mana, dipersilakan. Hukum apa? Fadlan. Boleh unmute boleh unmute sekarang ni, kita dah mula bincang-bincang bersama insya-Allah. Okey, ayat 70 sampai ayat 76 dipersilakan. Ya, 75. Okey, siapa? Haji Hanafi pilih. Haji Hanafi dulu pilih 75. Ya, ayat 75 yang menarik yang selalu saya salah itu apa tat dia tertebal, ta dia yang first tu tertebal, yang tak masuk betul. Apa tat mauna ayyubinul lakum, itu Ustaz. Ya Allah. Okey, faham. Jelas alhamdulillah.
Okey. Itu berpunca dari, kalau kita tengok tuan-tuan semua yang dirahmati Allah sekalian, muka surat 11, ayat yang ke-75, perkataan yang pertama, afatalta, afatalta. Itu Haji Hanafi dah pilih perkataan itu, katanya kadang-kadang ta itu terikut tebal, dan puncanya, sebabnya ta tu tebal. Kan kita dah bincang yang lepas-lepas, ta min aqwal huruf. Huruf ta ini dalam hukum tajwid dia paling kuat sekali, dia paling tebal sekali. Jadi biasalah dia memberi pengaruh kepada huruf-huruf yang sebelah-sebelahnya, jiran-jirannya, dia beri pengaruh sampai dia tebalkan huruf yang tipis yang sebelumnya ataupun selepasnya. Jadi boleh berlaku di sini afatat, afatat mau toto. Bila dah ta tu kita tebal, nak tebalkan ta boleh, ta lagi, jadi tebal dengan tebal agak susah. Afatat ma'una, dia tak jadi ta pula. Jadi satunya ta tu dah ubah menjadi huruf ta, dan ta yang sebenar pun dah hilang. Itu bahaya sangat. Jadi kita nak kena berhati-hati di sini, dan macam mana kita nak sebut ta tu macam mana? Kita kembali kepada kaedah tebal dan tipis yang selalu saya cadangkan. Bila kita nak tipiskan huruf itu, kita lebarkan, kita lemparkan senyuman, kita lebarkan bibir mulut. Ta, afata. Bila kita lebar bibir mulut, dia tak akan jadi tebal. Afata. Lepas pada lebarnya bibir mulut, baru kita muncul ke depan untuk tebalkan ta. Afatalto. Afatalto. Talto. Itu dia akan jadi dari tipis dia pergi kepada tebal. Daripada tarqiq dia pergi kepada tafkhim. Daripada muraqqaqah dia pergi kepada mufakhamah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Lagi? Boleh baca tak? Ya, Abang silakan. Baris pertama, abang tengok sini ada sabdu main peranan di sini. Ada 5 sabdu. 1, 2, 3, 4, 5 sabdu. Berlima sabdu sini bermakna apabila kita nampak sabdu di sini kita boleh lagukan lagu Quran macam yang bersabdu, dan juga pernafasan kita main peranan di tempat sabdu tu, pernafasan dan lagu. Umpama kasih contoh yang pertama, qalud ulana rabb, tekan kat sabdu tu, rabbaka yubayyin lana ma hiya in, wajibul runa kat situ, in kan kat innal baqara tashabaha alaina wa in lagi satu. Ni cuma main peranan, pernafasan, lagu, dan kita buat 2 harakat lah, satu in. Okey, alhamdulillah. Itu satu peringatan kepada kita semua. Mungkin 2 perkara di sini abang nak jelaskan. Yang pertamanya, bila huruf-huruf yang ada sabdu, pastikan kita tekan. Itu peringatan tu. Sebab kadang-kadang kita tak tekan. Bila kita tak tekankan huruf yang ada syaddah, ada sabdu, maka kita tak menyebutkan kedua-dua huruf. Sebab semua huruf yang ada sabdu, yang ada syaddah dalam Al-Quran, asalnya 2 huruf. Asalnya dua huruf yang sama. Contohnya, Rabbaka. Rabbaka dalam ayat yang paling atas sekali, perkataan Rabbaka, huruf ba itu ada sabdu. Asalnya huruf ba di sini, asalnya 2 huruf. Satunya ba baris mati, dan keduanya ba berbaris atas. Itu asalnya. Maka bila campur dua ni, bila berlakunya idgham mutamathilain, ba masuk ke dalam ba, dia akan jadi ba berbaris atas lagi bersabdu, bersyabdah. Jadi kalau Rabbaka, kalau kita tak tekan Rabbaka, kita seolah-olah kita sebut Rabbaka. Yang ba pertama berbaris sukun ni kita tak sebut. Itu peringatan kepada kita semua. Bila kita jumpa huruf yang ada syaddah, tak kira huruf tu apa, kita nak kena tekan sedikit. Waladdallin. Di sini ada 2 huruf yang adanya syaddah. Sebab itu kita kena tekan supaya dia adanya kedua-dua huruf disebutkan dengan sempurna. Itu pertama. Yang keduanya abah nak sebut, bila ada nun sabdu ataupun mim sabdu yang hukumnya wajibul gunnah, di situ peluang untuk kita nak menghiasi bacaan kita. Kita nak menjaga lagu, kita nak melagukan ataupun kita nak tambah indahnya bacaan kita. Maka pastikan
dengungnya 2 harakat pada huruf nun dan mim sahaja. Huruf-huruf sabdu yang lain tak ada 2 harakat. Yang ada 2 harakat hanya pada nun dan mim sebab hukumnya wajibul gunnah. Jibul guna. Innal baqara tashabaha alaina wa inna. Tengok, kita boleh mainkan suara disebabkan ada 2 harakat. Jadi kalau kita tak melagukan waktu itu, maka lagu bacaan kita tak menarik ataupun kita rugi, tak ambil peluang untuk kita nak memperbaiki ataupun mengindahkan lagi cara kita, gaya kita membaca Al-Quran. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Satu lagi sebelum kita kupas satu persatu, dipersilakan, mungkin ada tak? Okey, kalau tak ada saya ambil. Saya ambil sebab saya nak sangat menjelaskan ayat yang sama, ayat 75. Sebab kalau kita hurai daripada atas, kita tak sempat di sini. Tak sampai di sini ayat bawah ni. Ayat 75 bawah sekali, ayat yang sama Haji Hanafi sebut tadi, perkataan yuharrifuna. Saya pilih je perkataan ini. Jadi apa yang menarik di sini? Apa yang menarik pada perkataan yuharrifuna? Sampai situ je. Siapa dah jawapan? Dah jumpa perkataan yuharrifuna? Jumpa ya? Apa menarik di situ? Fadal. Ramai masuk ni, Masya Allah, alhamdulillah. Kita tengok nama-nama di sini seronok, tengok ramai, Masya Allah. Tapi jawapan belum ada lagi. Apa yang menarik? Apa yang menarik pada perkataan yuharrifuna? Silakan. Saya rasa ramai yang tahu ni. Tapi tak nak unmute dia. Senang je. Nampak macam tak ada hukum tapi menarik sangat. Fikir betul-betul. Tengok elok-elok. Dia ha pedas dengan wa tu kita kena tekan dekau pasal ada sabdu, dan ra tu kita kena baca tipis. Ya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Nasib baik jauh. Kalau tidak, kena bagi hadiah. Nak bagi kepada orang Singapura jauh sangat. Tak apalah. Kita ucap tahniah. Okey, jadi jarang-jarang lah. Bila ustaz ataupun cikgu, dia buat soalan, murid yang menjawab itu kena pada kehendak. Jarang. Ini kena pada kehendak saya. Kehendak saya, ha itu mungkin biasa. Selalu kita tekankan ha pedas, ha pedas, ha pedas. Sampai sekarang tak pedas-pedas. Banyak lagi qori-qoriah kita bila baca jumpa ha pedas ini masih lagi belum pedas. Tapi yang menarik lagi di sini sebenarnya huruf ra di sini. Huruf ra di sini apa yang menariknya? Disebabkan dia ada sabdu macam Abah sebut tadi. Dan dia baris bawah. Yang menariknya di sini, menarik perhatian kita semua bila kita baca, pastikan ra ini tipis. Sebab bila kita tak jaga-jaga, huruf ra yang berbaris kasrah baris bawah, bila dia berbaris bawah, dia senang untuk kita tipiskan sebenarnya. Tetapi bila dia ditambah dengan sabdu di atasnya, dia lebih senang untuk kita tebalkan. Dia lebih senang, dia akan jadi tebal. Kita tak sengaja pun. Thumma yuharrifuna. Sebab getaran untuk kita nak sabdukan ra itu kadang-kadang dia terangkat lebih ke depan dan dia akan jadi tebal. Jadi pastikan kita nak tipiskan. Kembali kepada kaedah yang kita selalu sebut, bila nak tipiskan, hantarkan senyuman anda untuk tipiskan dan pastikan ra itu tipis. Thumma yuharrifuna. Kalau tak pastikan tu tipis, dia yuharri itu tebal tu. Cuba tengok perbezaan antara dua bacaan yang saya buat contoh. Yang pertama, yuharrifuna. Yang pertama, yuharrifuna. Yang pertama masih yuharrifuna. Okey. Yang kedua pula, yuharrifuna. Yang kedua, yuharrifuna. Yang kedua, yuharrifuna. Okey, bacaan pertama ke bacaan yang kedua betul? Betul, yang kedua betul tak? Yang kedua Ustaz senyum sikit.
InsyaAllah. Dia perhatikan saya senyum ke tak senyum ya pula. Okey, dari segi dengar macam mana? Abang Is dah pilih nombor 2. Ada tak yang sokong dia? Ke ada yang pilih yang pertama? Nombor 2. Nombor 2. Haji Razak pun pilih nombor 2. InsyaAllah. Nombor pertama tak best Tak senyum Masam ke? Okey. Kalau kita tak perhatikan betul-betul, dia hampir sama, tapi nombor 1 memang masih tebal. Yuharrifuna. Jadi kalau kita membaca di depan syekh yang mutqin, syekh yang kemas, yang tasydid, doakanlah. Saya ingin share satu perkara yang menggembirakan saya lah. Alhamdulillah, doakan saya diberi dipersetujui insya-Allah untuk saya membaca di depan satu syekh ni untuk dapatkan ijazah sanad. Doakanlah semoga Allah SWT beri kemudahan lah. Dan syekh ni saya tahu dia tak lepas mudah-mudah. Nanti berbakul-bakul saya boleh bawa kesalahan kekurangan bacaan saya. Jadi esok saya terbang ke umrah esok insya-Allah. Hari Jumaat saya dah buat perjanjian untuk jumpa dengan dia. Akan baca daripada awal Baqarah, dan beberapa kali saya jumpa dia dalam tempoh umrah sebulan ni, dan insya-Allah bulan 1 saya pergi lagi dan sampai saya khatam lah insya-Allah. Doakan semoga Allah permudahkan. Jadi nak cerita, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Nak ceritakan kalau ada penyemak yang begitu ketat, dia tak lepas. Bagi saya selalu saya kena tegur, yuharrifuna itu tebal. Dia kena yuharrifuna. Sebab itu bila saya baca mana-mana ra yang baris bawah yang adanya sabdu, kita akan terasa macam ada tekan lebih sikit. Thumma yuharrifunahu min ba'di. Ini cara syekh-syekh ataupun guru-guru Quran yang saya lepas. Alhamdulillah. Okey, selesai untuk pilihan kalimah pada malam ini. Kita kembali kepada awal muka surat kita, insya-Allah. Ayat yang ke-70, marilah sama-sama kita buat perbincangan mudzakarah bermula daripada perkataan yang pertama. Qalu du'u lana. Perhatikan, kita dah sebut minggu lepas, pastikan kena tebal. Ludu'u kita dah bincang minggu lepas. Bagi siapa yang tertinggal, boleh tengok dalam channel YouTube kita, rakaman ke-91. Kita dah bincangkan bab qalqalah sughra minggu lepas. Qalu du'u lana, betapa susahnya, begitu susahnya nak sebutkan qalqalah sughra disebabkan touch and go. Kita dah sebut minggu lepas touch and go, tapi pastikan betul-betul touch, jangan go saja. Jadi nak kena adakan lantunan huruf qalqalah sughra itu. Ludu'u lana. Dia susah sebab apa? Kita sibuk nak sebutkan huruf yang berikutnya. Sebab itu kadang-kadang dia tak nampak dan tak jelaskan huruf qalqalah ataupun lantunan huruf qalqalah pada qalqalah sughra. Okey, tak ada masalah. Terus rabbaka ra, pastikan tebal. Kita dah bincang beberapa kali, ra berbaris atas, qaulan wahidan, tak ada khilaf lagi. Tebalkan ra, jangan tipis. Jangan rabbaka tak boleh Lepas tu terus pergi yubayyin lana. Okey, kita berhenti di sini. Stop dulu di sini dulu. Yubayyin lana. Apa yang ada di sini? Siapa nak ambil bahagian ini? Silakan. Dia masuk tanpa dengung. Lam tu masuk tanpa dengung. Okey, Haji Razak, masya-Allah malam ni bersuara, ambil bahagian. Kalau boleh Haji Razak, saya minta Haji Razak ambil biar sempurna. Itu Haji Razak dah bagi terus rizak dia. Bacaan masukkan tanpa sempurna. Tanpa dengung, sorry. Jadi apa cerita sebenarnya? Hukumnya apa jumpa dengan apa, dan cara bacaannya. Kalau boleh bagi contoh bacaannya. Itu 4 perkara dalam kita nak menjelaskan satu-satu hukum. Penting 4 perkara. Namakan jenis hukum, namakan nama hukum, dan jelaskan apa yang berlaku hukum itu. Apa yang berlaku maknanya apa berjumpa dengan apa. Sekiranya pertemuan, sekiranya ada sebab-sebabnya, mesti nak kena cerita pasal sebab. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, mesti nak kena sebut hukumnya apa. Macam tadi dah sebut kan, masukkan tanpa dengung. Dan yang keempat, kalau boleh bagikan contoh bacaan itu macam mana nak bacakan yang dimasukkan tanpa dengung tadi. Okey, silakan Haji Razak. Minta maaf, saya minta lebih sikit. Yubayyin lana.
yubayyin lana. Jadi Okey. hukumnya idgham bila gunnah. Okey. Idgham bila gunnah. Masukkan tanpa dengung, lam tu tanpa, jangan dengung lah, jangan, tak boleh yubayyin lana, tak boleh, tak boleh. Apa yang bertemu dengan apa sini jadinya hukum idgham bila gunnah. Nun bertemu dengan lam. Okey. Jadi itulah yang saya maksudkan dalam latihan kita bab asas tajwid Al-Quran ini, kita dah kenal hukum idgham bila gunnah, nun mati ataupun tanwin bertemu lam dan ra. Selalu kita kenal dan selalu kita ingat. Tapi waktu kita nak mensyarahkan, nak menjelaskan, cuba biasakan dengan 4 poin tadi. Yang pertamanya kita namakan nama hukum. Yubayyin lana, hukumnya idgham bila gunnah. Yang keduanya kita sebutkan di sini idgham bila gunnah, nun mati bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah. Yang ketiganya kita kena sebut idgham bila gunnah bacaannya tanpa dengung. Dimasukkan nun ke dalam lam tanpa dengung. Bila harakat, maknanya tanpa harakat. Dan yang keempatnya barulah kita jelaskan macam mana bacaannya, yubayyin lana, yubayyin lana. Bila habis 4 poin tu barulah ada soalan tambahan dari saya. Soalan tambahan dari saya iaitulah, bila masukkan ke dalam lam itu, yang dimaksudkan idgham bila gunnah yang dimaksudkan di sini, bila kita masukkan, apa yang berlaku pada nun itu? Ni soalan ni macam susah tapi sebenarnya mudah je. Bila kita kata kita masukkan, Haji Razak dah sebut, masukkan nun ke dalam lam tanpa dengung. Apabila masukkan nun ke dalam lam itu, apa yang berlaku pada nun itu? Nun macam tak ada. Itu Ada. memang sangat-sangat penting. Nun macam tak ada, macam tak ada. Dan kita boleh jelaskan nun pada tulisan tetap ada, pada bacaan tak ada. Bukan Ada. macam, memang tak ada. Sebab apa penting kita nak kena sebut begitu? Sebab masih lagi ada antara kita, kadang-kadang tak sengaja, tak sedar, bacaan kita kadang-kadang kedengaran kesan nun mati masih lagi tak dimasukkan sepenuhnya. Yubayyin lana, yin lana, n lana, n lana. Itu nun tu masih tersekat dekat hidung. Tersekat dekat hidung, dia tak terus pergi kepada tepi lidah depan untuk makhraj lam. Sepatutnya daripada ya mati, terus lompat masuk kepada lam berbaris. Yil, yil. Kalau saya nak tulis, ya baris bawah, lam baris atas, sabdu. Cuba baca. Yillana. Yillana. Inilah bacaan idgham bila gunnah. Yillana, yilla. Yillana. Yillana maknanya langsung tak ada nun. Ini yang dimaksudkan idgham bila gunnah kamil. Sempurna, kita hilangkan, kita masukkan sepenuhnya dan hilangkan nun mati itu sampai tak ada wujudnya dalam an-nutq, dalam sebutan kita, dalam bacaan kita. Okey, alhamdulillah, insya-Allah itulah hukum idgham bila gunnah. Yubayyin lana, terus kita pergi yubayyin lana ma hi. Okey, kalau berhenti di sini perkataan ma hi, kalau berhenti di sini apa berlaku? Kalau kita berhenti di sini. Ya, ada. Yubayyin lana ma hi. Apa berlaku di sini? Mesti dua harkat sah. Masya Allah, Bang Is kita. Bang Is ke? Ya. Ya, betul. Mesti kita kena ubahkan bacaan mahiya inna, mahiya inna. Tiba-tiba kita berhenti. Mahi, mahi. Dah menjadi hukum di sini mad Asli. Mad asli. Mad asli. Kalau berhenti mad asli, dia tak ada mad wajib. Dia tak ada huruf mad pun. Tetapi kalau kita berhenti, dia akan jadi mad asli. Mahi, 2 harakat. Jangan pelik, kadang-kadang dia berlaku juga break emergency ni, kadang-kadang dia berlaku bila-bila masa. Jadi kita dah tahu macam mana kita nak berhenti. Bila kita berhenti wakaf, ini mak asli atau mak lin? mak lin. Kalau Haji Razak sebut mak lin, mana huruf lin?
Kalau katakan ya tu mati, syarat ya mati ya lin mesti sebelumnya bagi atas. Ha tu bagi bawah. Bawah. Jadi tak boleh jadi mat lin. Okey. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Selesai, kita terus lagi. Ma hiya innal baqara okey, innal wajib al-ghunnah kita dah bincang, wajib dengung 2 harakat. Nal kita dah bincang minggu lepas. Nal kita tak nak tertelantun lam mati. Nal tak nak Nal baqara pastikan lam tu lam mati betul-betul. Baqara tashabaha alaina wa inna insya. Dua perkara di sini. Sebenarnya tajuk dan cerita ni kita dah tayangkan. Kita dah lakonkan dah. Kita dah belajar dah kelas-kelas yang lepas. Kelas ni ataupun malam ni saya nak minta ulang balik. Ulang lakonan ini ataupun ulang tayangan ini ataupun ulang bincangan ini, perbincangan ini. Apa yang menarik pada 3 perkataan di sini? Kita ambil lah 3 perkataan. Inna insya'a. Inna. Apa cerita yang menarik dalam 3 perkataan? Okey, kita minta satu-satu lagu. Satu-satu dulu. Haji Samad nak sebut apa? Itu wajibul gunnah juga ada. Yang wa innal. Okey, wajibul gunnah. Okey, menarik. Yang wa innal. Yang itu inna. Itu wajib memfasil. Sekejap. Kita nak tahu apa menarik. Kalau sekadar sebutnya wajibul gunnah kita dah bincang, mak wajib kita dah bincang, mak jaiz kita bincang, tapi dalam cerita di sini, dalam situasi ini ada sesuatu yang menarik perlu dibincangkan. Sebab nafas kita masing-masing masya-Allah bajet-bajet je. Kan? Kita tak ada yang nafas yang mewah-mewah. Kalau orang-orang yang nafasnya mewah, nafasnya panjang tak ada masalah. Tak perlu bincang sangat yang ni. Tapi kita yang nafas cukup-cukup ni, kita nak kena ambil berat juga bab-bab yang banyaknya nak digunakan nafas tu. Jadi saya nak terangkan di sinilah. Tapi sebelum tu, apa yang menarik di sini? Yang wa inna tu mesti 4 atau 5 harakat. Okey, satu lagi. Jadi yang 4-5 harakat. Jadi yang in tu pun nak kena dengung juga Ustaz. Okey. Inna sim sama juga yang itu tu kira mat wajib. Okey. Masih lagi hanya menerangkan jenis-jenis hukum yang terdapat dalam kalimah-kalimah ini. Cuma ada satu cerita yang kita perlu ambil kira dalam keadaan ini. Siapa yang ingat? Kena plan Ustaz. Mana nak panjangkan, mana nak berhenti kalau nafas tak cukup. Okey, katakan kita mula daripada sini. Innal baqara tashabaha alaina wa inna. Okey, kita dah berhenti situ. Patah balik wa inna. Di sini kita dah nafas baru. Rasanya plan itu boleh pergi sampai akhir ayat. Tapi apa yang kita perlu ambil kira di sini? Itu ayat betul. Agak lupa ya. Lupa. Ustaz, kalau kita wakaf dekat wa inna, anna tu dah jadi macam mat asli. Betul. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau patah balik dalam petak ni, saya nak bahaskan dalam petak ni. Dalam petak. Dalam petak. Jadi kalau wa inna kan mesti saya tutup inna di sini, tapi dalam petak ni. Okey, sebelum ada yang ingat saya ingatkan. Sebab dah bagi masa lama kan. Okey, ingat tak yang kita bincangkan haula? Ingat tak? Ingat. Haula berkumpulnya 2 jenis mat di situ, satunya mat jaiz munfasil, yang keduanya mat wajib muttasil. Jadi bila ada dekat-dekat mat jaiz dengan mat wajib, yang kita nak kena ambil kira di sini, satunya macam tadi saya sebut tadi, nafas kita memang tak panjang. Jadi jangan kita gunakan habis-habis nafas kita pada mat yang pertama, lagi-lagi mat pertama itu mat yang lemah. Dan mat yang kedua itu mat lebih kuat. Berlaku juga berulang juga situasi pada
ayat ini, kalimah-kalimah ini iaitulah wa innai mak jaiz munfasil. Insya'a mak wajib muttasil. Jadi mak wajib lebih kuat dari mak jaiz. Sebab mak wajib dia ada sampai 6 harakat. Dan dia tak pernah kurang daripada 4 harakat. Mak jaiz pula dia lemah sebab dia tak ada 6 harakat. Dan dia pernah kurang daripada 4 menjadi 2 harakat. Sebab itu mak jaiz lebih lemah. Jadi bila mak jaiz datang awal, kadang-kadang kita mewah-mewah. Kita mewah-mewah sampai kita dah habis nafas. Rupanya dah habis duit. Lepas nak belanja untuk mak wajib dah tak cukup. Kita habiskan nafas pada wa inna boleh. Sebab Haji Samad sebut kata boleh 4 dan 5. Jadi kita mewah-mewah dengan nafas kita sampai 5 harakat. Bila dah 5 harakat, nak pergi kepada mak wajib, sebelum tu ada lagi nak kena belanja di sini. Insya ikhfa haqiqi 2 harakat. Lepas tu sya'a mak wajib muttasil. Bila mak wajib muttasil, katakan mak jaiz munfasil ni kita dah belanja 5 nafas, 5 harakat. Mak wajib takkan nak bagi 4. Itu maksud saya menarik di sini. Mak wajib mesti nak kena lebih dari ataupun sama dengan mak jaiz. Sama ada sama 5 harakat juga ataupun tak boleh kurang. Sebab di sini kalau kita berhenti boleh sampai 6 harakat, tapi kalau kita lajak dia tak ada pilihan dah lah. Sebab itu pastikan bila ada berjirannya mak jaiz dengan mak wajib, lagi-lagi kalau mak jaiz datang awal, jangan kita mewah nafas kita sampai habiskan pada mak jaiz. Jadi jaga sikit nafas kita. Bagi kepada mak jaiz hanya 4 harakat, kadar paling minimumnya. Dan bila sampai kepada mak wajib, 1 nafas kita belum habis. Yang keduanya kita ada pilihan untuk baca 4 sama dengan mak jaiz, ataupun kita lajak sikit boleh baca 5 untuk mak wajib. Jadi di sini kita baca wa inna insya'allahu. Jadi nampak susun tu tertib sangat. Mak jaiz itu 4, mak wajib lajak lebih daripada 4. Jadi dari segi adil pun kita dah adil di sini. Jadi yang kita tak nak, yang saya maksudkan menarik di sini, bila kita dah gunakan nafas kita panjang. Wa inna insya'allah. Dah tak cukup. Mak wajib dah mungkin 3. Kurang daripada 4 lagi. Kadang-kadang lah kalau kita dah mewah-mewah pada mat-mat yang lain. Jadi kembali kepada siapa tadi sebut, Haji Hanafi, memang perlu kepada perancangan dalam ayat-ayat yang banyaknya hukum-hukum mat berhenti di mana. Macam saya baca tadi, bacaan contoh tadi, saya berhenti wa inna. Innal baqara tashabaha alaina wa inna. 2 harakat. Tak perlu nak panjang. Patah balik ambil wa inna, kita dah nafas baru. Nafas kita masih panjang. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ma'arid sukun pun boleh sampai 4 juga. Itulah cara untuk kita nak kawal, nak agih-agihkan nafas kita yang tak seberapa panjang ini kepada ayat-ayat yang kita nak baca. Alhamdulillah. Okey. Ustaz, kalau mat wajib, mat jaiz, kita baca 5. Mat wajib kita baca 6. Boleh kan? 1, 2, 1, 6. Okey, kalau kita berhenti, mat wajib hanya boleh baca 6 ketika waqaf sahaja. Wa inna insya. Berhenti macam 6. Tu boleh 6, ya. Yeah. Tapi kalau sambung dia tak ada 6, dia ada 4 dan 5 sahaja. Boleh, boleh masya-Allah. Okey, alhamdulillah selesainya bahagian ini dan terus kita pergi Allahu. Okey, satu perhatian di sini yang ringkas, bila hamzah datang sebelum lam lafzul jalalah. Ini sangat-sangat banyak berlaku. Hamzah di sini insya-Allah, insya-Allah. Hamzah datang sebelum lafaz Allah. Hamzah datang sebelum lafaz Allah. Kita tak nampak di sini a. Lepas tu dia akan jumpa dengan perkataan lafzul jalalah Allah di sini. Berhati-hati di sini, jangan kita tebalkan hamzah.
Sebab selalunya hamzah Allah ni dia akan terikut lam lafzul jalalah yang tebal. Oh, Allah, Allah. Banyak kita dengar-dengar ustaz-ustaz dan guru-guru kita sebut. Bila belajar fiqh pun kadang-kadang dia tekankan. Jangan Allahu Akbar. Oh. Jadi tu dia dah masuk dalam law. Allah. Itu salah. Dia tak fasih tu. Dia bunyi macam Jawa. Jadi macam macam Melayu sangat, Jawi sangat kan. Allah. Sedangkan di atas a. Hamzah di atas a. Bukan hamzah di atas o. Jadi kalau tak jaga-jaga Allahu Akbar. Oh. Wa inna insya Allahu. Ini dah mula kita nak halusi kan. Jadi kalau tak jaga-jaga dia boleh jadi Allah. Jadi apa yang kita kena buat? Kembali kepada kaedah tipiskan macam mana? Lemparkan senyuman juga. Banyak tersengih kita ni. InsyaAllah banyak senyum kita waktu baca Quran. InsyaAllah banyak sedekah orang tengok kita tersengih-sengih. Sebenarnya kita nak tipiskan huruf. Okey. Wa inna insya Allah. Begitu juga setiap kali kita nak takbir dalam solat. Allah. Bukan O. Allahu Akbar. Okay, Alhamdulillah. La muhtadun. Perkataan yang berikutnya la muhtadun. Bagi saya tak ada masalah sangat. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Ayat 71. Qala innahu. Biasa insyaAllah kita dah lepas. Qa tebal. Inna wajibul gunnah. Hu di sini mak silah qasirah. Kena 2 harakat sebab ada waw kecil di sini. Setiap ada waw kecil atas baris dan ya kecil atas baris, tengok selepasnya ada hamzah ataupun tidak. Kalau tak ada hamzah, 2 harakat. Kalau ada hamzah, lajak 4 ataupun 5. Innaha sama juga. Ha ada. Baqaratulla. Okey, berulang yang sama. Tulla. Malam ni banyak kita jumpa idgham bila gunnah. Tulla, tadi nun mati. Yang ini tanwin pula mati. Tulla, masukkan tanwin ke dalam la sepenuhnya. Dhalulun. Okey, kita jumpa huruf yang kena keluar lidah di sini. Dhalulun. Baqaratul la dhalulun. Tuthi. Ini pun sama juga. Thi. Tuthi, kena keluar lidah. Tuthirul ard. Saya berhenti di sini. Sadi. Tuthirul ard. Ini huruf dha ni sangat-sangat mencabar. Sangat-sangat kita perlu berhati-hati bila kita jumpa dad. Bila kita nak matikan, jangan kita qalqalahkan. Tuthirul ard. Tapi Alhamdulillah sangat-sangat saya puji, Masya Allah, kelas tahsin saya muslimin muslimat ramai dah, Masya Allah. Tak nampak dan tak dengar lagi lantunan pada huruf dad. Dah mula menjaga-jaga. Berjaga-jaga bila jumpa huruf dad mati, tak dilantunkan, tak diqalqalahkan. Maknanya kita dah mula berhati-hati. Alhamdulillah. Teruskan. Dad itu antara huruf yang paling susah dalam kita nak membaca Al-Quran. Hendaklah kita tebalkan dan tanpa kita qalqalahkan sekiranya huruf dad itu huruf yang sukun, yang mati. Wala tasqil hartha musallamatul. Sama juga, jumpa lagi di sini idgham bila gunnah. La syiyata fiha. Okey, rasanya tak ada masalah. Teruskan. Qalul ana. Di sini pun sama juga, nak kena jaga lam mati di sini supaya tak terlantun juga. Qalul pun nak kena jaga. Ana ji'ta bil haqq. Okey, ini perkataan yang mudah untuk dikupas. Siapa nak ambil? Bil haqq. Berhenti di situ. Apa yang menarik? Fadal.
Perkataan dalam petak yang last ni, siapa yang nak ambil untuk menerangkan? Malam ni kita tak dengar suara muslimat. Muslimat diam je dengar je. Sikit-sikit je dengar. Tak ambil lagi perkataan. Hajar Rafiah tak ada. Saya nampak dia masuk keluar. Mungkin ada masalah lain. Ada Ustaz. Wifi tak bagus lah hujan. Itulah saya nampak tu masuk keluar tu mungkin. Okey, apa yang menarik di sini? Siapa-siapa boleh ambil? Boleh saya cuba Ustaz? Okey, silakan insya-Allah. Menarik macam mana Ustaz? Yang penting kalau kita wakaf kena qalqalahkan. Sebutkan dia punya qaf hak qaf tapi kena tahan sikit sebab dia ada sabdu. Dia qalqalah akbar. Itu yang paling menarik. Itu yang menarik. Betul, itu yang menarik. Bil tak ada lah Ustaz. Bil biasa je kan. Bil matikan bil. Ha dia pun nak betul. Okay. Jangan ha pedas. Ni ha pedas. Ini ha pedas, jangan ha dada. Okey. Okey, terima kasih Hajar. Masya-Allah. Tiga-tiga dia sebut. Maknanya ni nampak perkataan ini satu perkataan. Bil haqq, kan? Tapi sebenarnya ada tiga perkara yang menarik. Lam mati jangan qalqalahkan. Bil itu kita dah banyak kita sebut. Ha pedas. Masih lagi ha tu perlu pedas, betul-betul pedas. Dan yang paling menarik yang dalam perkataan ini yang saya maksudkan, yang saya nakkan, iaitulah qaf. Qalqalah akbar di sini, iaitulah pada penghujung bacaan kita matikan huruf qalqalah, dan huruf qalqalah itu adanya tasydid, adanya sabdu. Menariknya di sini, maksud menarik yang Hajar tanya tadi, menariknya maknanya kita nak kena tarikkan perhatian kita, bagi perhatian selebihnya supaya kita tak tersilap baca. Yang menariknya di sini iaitulah qalqalah di sini bukan qalqalah biasa, bukan lantunan sambil jalan saja. Bil haqq, dia tak cukup. Sebab di sini qaf di sini ataupun huruf qalqalah di sini yang adanya sabdu. Maka kembali kepada awal kelas kita sebut tadi, setiap huruf yang adanya sabdu berasalnya dua huruf. Kalaulah kita tak delay sikit ataupun kita tak lambat sikit, dia seolah-olah kita sebut satu huruf sahaja. Kita tak sebut dua huruf yang pada asalnya. Jadi kalau kita nak tulis, contohnya kan, perkataan bil haqq. Okey, supaya lebih jelaslah, sebab masih lagi 2-3 kelas yang lepas saya masih tegur lagi, qalqalah akbar ini tak dilambatkan. Tak dibacakan bil haqq. Dia baca bil haqq. Walaupun terang-terang qaf itu adanya sabdu. Jadi apa yang berlaku kalau kita tak lambatkan ataupun kita tak delay sikit bil haqq, kalau kita tak lambatkan situ, dia akan jadi macam ni. Bil haqq, perkataan al haqq asalnya ha qaf mati qaf berbaris bawah lah. Ha qaf mati qaf berbaris bawah. Jadi dituliskan bila dalam bahasa Arab, bila qaf mati bertemu dengan qaf, adanya tamathul, adanya serupa. Bertemunya dua huruf yang sama, yang serupa, maka Arab ni dia nak takhallus, dia nak mudahkan. Dia nak ringkaskan tulisan. Jadi di sini dia masukkan, dia idghamkan, idgham mutamathilain. Dia masukkan qaf ini ke dalam qaf mati ni ke dalam qaf yang berbaris. Itu yang jadi haq, yang jadinya haq dituliskan dengan qaf satu tapi adanya sabdu. Sabdu ni ganti qaf yang mati ni, yang dah diidghamkan, yang dah dimasukkan. Jadi kalau kita baca bil haqq, maknanya kita sebut qaf yang terang ni je. Qaf yang tulis ni kita tak sebut qaf yang dah jadi sabdu ni. Jadi kita nak kena sebut bil haqq. Itu. Kita nak kena singgah sekejap pada qaf mati ni, yang pada asal tulisan. Bil haqq, baru pergi ke qaf yang kedua. Kalau kita sebut bil haqq, lompat terus kepada qaf pertama, seolah-olah qaf yang pertama kalau lompat terus kepada qaf yang kedua, seolah-olah qaf yang pertama ni kita tak baca pun. Bil haqq. Terus kita pergi kepada qaf kan.
Jadi seolah-olah kita tak baca qaf yang pertama yang diidghamkan. Kita kena singgah sekejap. Bil haqq, baru pergi kepada qaf yang dah tertulis. Ustaz nak tanya Itulah. Ustaz. Ya. Ini wakaf jaiz Ustaz, Jim. Boleh tidak berhenti ya kan? Ya, boleh Kita Haji kata Abdul kalau Rahman. kita baca bil haqq, ini qala akbar, ya kan? Ya. Kita kata kalau kita nak teruskan, jadi akbar jadi kubra, macam itu. Tak ada. Dia tak jadi kubra kalaulah kalaulah pada tulisan itu tak ada qaf mati. Qalqalah kubra, lagi pula kalau qalqalah kubra kita kena wakaf. Qalqalah kubra kita kena wakaf pada huruf qalqalah yang sukun, yang tak adanya sabdu. Itu qalqalah kubra, tapi tetap kita kena berhenti. Jadi kalau maksudnya Haji Abdul Rahman, mungkin kalau nak jadikannya sebagai qalqalah sughra pun tak boleh jadi, sebab pada tulisan tak ada qaf mati. Dah diidghamkan pun. Yang idgham tu dah hilang pun qaf yang tu. Cuma dari segi bacaan tetap kena bacanya. Kita tak boleh baca macam bil haqqi fazabahuha. Kita tak boleh gitu. Yang tu tak ada. Bila kita sambung, tak ada hukum qalqalah. Bil haqqi fadhab, tapi tetap kena singgah untuk tanwin, apa tu, tekankan. Tapi qalqalah tak ada. Bil haqqi, tak boleh qalqalah. Kalau kita nak sambung, dia tak ada qalqalah. Cuma nak kena singgah untuk sebutkan qaf sabdu. Bil haqqi fadhab, bil haqqi fa. Tak boleh sebut bil haqqi fadha. Gitu kalau sebut macam straight je tak boleh, sebab qaf tu sabdu kena singgah sekejap. Bil haqqi fadhabahu. Jadi kalau kita sambung tak kita jadi qalqalah kubra tak? Akbar tak? Gitu. Kalau sambung tak jadi apa-apa qalqalah, sebab tak adanya huruf qalqalah yang berbaris mati. Baik, faham maksud. Okey. Yang sambungnya dia ada bacaan sabdu saja, bacaan qaf musyaddadah, qaf yang bersabdu yang kita kena tekan pada huruf qaf berbaris bawah dan sabdu itu. Okey, alhamdulillah selesai di situ. Fadhabahuha, teruskan lagi sikit. Fadhabahuha, dha kena keluar lidah di sini, masya-Allah. Fadhabahuha, huruf dha, huruf tha, huruf dha, tiga-tiga huruf tu kita nak kena tekankan pada bacaan kita. Maksud tekan tu nak kena berhati-hati supaya tiga-tiga huruf itu kena keluar lidah. Masih banyak tempat lagi. Kadang-kadang terlepas huruf itu tak keluar lidah. Jadi saya jeling je, saya tengok je kalau baca tahsin dengan saya. Waktu baca kita tak boleh nak tegur semua. Minta maaf lah, lagi-lagi macam tahsin muslimin. Kita tak boleh sebab bacaan dikawal oleh kita punya ketua kelas. Dan dia lebih bercakap daripada saya. Jadi saya komen last je. Jadi dalam tengah-tengah bacaan itu kita bagi laluan, itu yang yang dimaksudkan dengan diskaun tu. Tapi terlampau banyak diskaun nanti tak sedar pula yang mana kita dapat murah, yang mana kita terlepas daripada teguran. Tapi di sini saya nak ingatkanlah, bila kelas tajwid ni saya nak ulang-ulang biar terasa ulang benda yang sama je, supaya kita setiap kali kita dengar kita insya-Allah ambil perhatian huruf yang kena keluar lidah. Seingat saya kepada sahabat-sahabat dan juga ayah-ayah dan juga atuk-atuk saya dekat Masjid Darul Ghufran Singapura ni, seingat saya huruf keluar lidah ni saya memperkenalkan kepada kumpulan tadarus Darul Ghufran ni, selalu tak silap saya lah 2012, 2013 dah mula. Saya mula-mula join kelas kumpulan tadarus Al-Quran ini, antara yang terawal saya komen 3 huruf yang kena keluar lidah. Huruf lithawiyah. Jadi kalau dah 2013, sekarang ni dah 2023, dah 10 tahun. Dah 10 tahun. Masya Allah. Tapi saya yakinlah kalau 10 tahun masih tak cukup, ya, sebab saya masih faham, sebab kita dah sebut huruf ini, dah selesakan lidah kita dengan tak keluar lidah, bukan 10 tahun. Dah mungkin 50, 60 tahun sudah. Jadi mungkin dalam masa 2, 3, 4 tahun sampai 10 tahun pun kita masih lagi perlu kepada masa untuk melatihkan lidah kita.
Setiap kali jumpa huruf tha, huruf dha, huruf dha, keluarkan lidah. Sebab itulah tempat makhrajnya, tempat keluarnya. Kalau tak keluar lidah, dia akan bertukar secara otomatiknya kepada huruf-huruf yang lain yang mana boleh merosakkan makna dan kalimah-kalimah Quran itu sendiri. Insya-Allah jangan risau, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha mengetahui hal-hal kita, keadaan kita, kelemahan kita, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah ampunkan selagi mana kita masih mencuba. Kita masih mencuba, kita akan mencuba, kita akan terus mencuba untuk sempurnakan bacaan kita, tapi masih lagi tak sempurna. Masih lagi ada kesilapan, masih lagi ada kekurangan. Insya-Allah dalam tempoh kita masih lagi mencuba ini, segala kesilapan yang berlaku insya-Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis yang famousnya dalam hal ini, orang yang membaca Al-Quran dan berulang-ulangnya, wa yatata'ta'u fihi, berulang-ulang membacanya, susah payah membacanya, kan? Contohnya lah sampai ayat ni, fadhabahuha, tiba-tiba terasa macam tak keluar lidah. Macam ulang lagi. Fadhaba, nak pastikan betul-betul keluar lidah ni, kan? Kadang-kadang gigi kita dah lari sikit. Kita pun nak pastikan betul-betul nak keluar lidah ni. Itu pun namanya yatata'ta'u fihi, berulang-ulangnya untuk kita nak sempurnakan. Falahu ajran, 2 pahala baginya. Satu pahala dia membaca Al-Quran, satu pahala lagi dia usaha nak mencuba, nak menyempurnakan bacaan, nak memperbetulkan bacaan. Dan tak kira lagi huruf-huruf yang dia berulang-ulang tu, setiap huruf diberi ganjaran 10. Masya Allah, banyak sebenarnya. Jadi jangan kita give up. Jangan kita terasa macam sangat-sangat tertinggal, sangat-sangat lemah. Banyak salah lagi kita ni. Jangan kita risau. InsyaAllah di sana ada hadis yang sangat-sangat memberi semangat kepada kita supaya kita terus membaca dan berusaha untuk kita sempurna lebih baik daripada keadaan sekarang insya-Allah. Wa ma kadu yaf'alun. Saya rasa tak ada masalah di sini. Tambah lagi satu ayat last insya-Allah. Nampak ada masa lagi. Ayat yang berikutnya, ayat 72. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Okey, wa idh qataltum idh ni ada lagi antara kita yang idh qalqalahkan idh. Jaga-jaga Zal ni bukannya huruf qalqalah. Jangan tambah pula huruf qalqalah ada 5 tambah pula jadi 6. Bukan. Wa idh qa tanpa lantunan. Wa idh, jangan ada lantunan tu. Qataltum qa tebal, ta tipis, tumna mim mati bertemu dengan na, izhar syafawi, sama juga bila kita sebut izhar, jaga-jaga jangan ada lantun, jangan ada sakta, jangan ada kurang jelas mim mati itu. Nafsan faddaratum fiha, ra'tum pun sama juga. Ada juga hamzah ini diqalqalahkan. Ra'atum jadi kalau kita zoom suara yang baca qalqalah tu kita nampak jelas ada di situ. Tak perlu ada ra'tum mati. Taskinul hamzah, kita kena matikan betul-betul hamzah itu. Fiha, perkataan ini siapa nak ambil? Ada sesuatu yang menarik. Dalam petak saja. Fiha. Okey, siapa nak ambil? Ada sesuatu yang menarik di situ. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Saya tumpu pada fi. Tu izhar syafawi Ustaz. Apa yang menarik? Jadi baca mesti jelas dan terang. Okey, itu masih lagi biasa, belum lagi menarik. Apa yang menarik? Hukum tu betul. Haji Abdul Rahman dah sebut memang izhar syafawi, mim mati bertemu dengan fa betul dan kena jelaskan mim, memang betul.
Yang menarik, cerita menarik di situ apa? Okey, alhamdulillah. Ada lagi? Siapa yang boleh bantu? Siapa yang boleh tambah yang menarik di sini apa? Sambung lagi Ustaz. Sama lagi boleh? Fi fi itu mad asli, ha itu mad asli juga. Okey, tak apa. Lagi macam biasa je. Sebab asli kan biasa kan. Tabi'i, dua harakat, dua harakat. Tapi memang ada menarik. Ingat kalau dalam kelas tajwid kita bila saya sebut apa yang menarik, bukan menarik yang seronok, bukan menarik yang seronok menarik yang tak seronok di sini. Kalau kita tak berhati-hati, dia akan berlaku salah. Apa yang menarik di sini? Huruf Ya. ta tu jangan ditebalkan Ustaz. Huruf ta jangan ditebalkan. Suara macam kenal je suara tu. Tum fiha. Okey, nasib baik huruf ta tu ada dalam petak, tapi okey, menarik juga, tapi bukan tumpuan saya. Bukan pilih. Tu Ustaz. Kenapa Sebab dia bukan pedas. Selalu orang baca pedas. Ini jarang-jarang aja. Jarang-jarang, selalunya yang pedas dibaca tak pedas. Jangan tak pedas. Tapi mungkin kadang-kadang berlaku juga sebab dia nak pedaskan sangat, habis dia borong. Tak pedas pun dia pedaskan. Tapi itu bagi saya okey, masih lagi okey, tapi bukan poin yang saya nak. Yang menarik lagi yang mim mati dengan fa biasa. Mereka tersilap kadang-kadang mim bertemu dengan fa tu mereka dengungkan. Itu izhar syafawi. Kena izhar syafawi. Dan kadang-kadang bila mim bertemu dengan fa, kebiasaan ada mereka dengungkan Ustaz. Itu Kenapa yang mereka dengungkan di situ? Namanya izhar syafawi. Ya betul, tapi bila fa tu dia tak berhati-hati kadang termasuk dalam mim Ustaz. Jadi okey, soalan di dua kotak, kenapa pakai nama orang ni? Memang nama pinjaman. Haji Razak Isyad dah faham, dah tahu dah. Okey, kembali kepada tu, masya-Allah, Aspawi kita dah cuba dah dia pakai nama orang lain, wallahi dah dapat markah. Okey, dia dah cuba, alhamdulillah, dah hampir sempurna, tapi kalau dia tambah sikit lagi, kita kena tambah sikit lagi, betul. Dalam izhar syafawi, mim mati bertemu 26 huruf kecuali mim dan ba, 28 huruf itu semua huruf hijak kecuali mim ba itu hukumnya izhar syafawi. Dalam 26 huruf, satu-satunya huruf yang kena jaga-jaga iaitulah fa. Mim mati bertemu dengan fa. Kenapa mim mati bertemu dengan fa kena jaga-jaga? Macam Haji Aspawi sebut tadi, dia kata kadang-kadang orang terdengung juga di sini. Kenapa? Yang menariknya di sini sebab kita nak kena tambah sebabnya, sebab mim dan fa tempat keluarnya kedua-duanya di bibir mulut. Itu yang kita nak kena jaga-jaga sebab dia senang sangat untuk nak dengungkan mim ke dalam fa. Fadara'tum fiha tum fiha. Antara mim dengan fa hanya tak sampai satu langkah lah. Maknanya terus sampai ke dalam fa, sebab itu dia senang nak masuk, senang nak adanya dengung di situ. Itu antara poin yang penting, yang menarik, bukan sekadar saya yang pilih. Dalam kitab-kitab tajwid pun memang dia ada sebut. Dalam kitab-kitab tajwid akan tambih kita, memberi peringatan kepada kita dalam bab izhar syafawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf fa secara khususnya, satu-satunya, maka hati-hatilah, kadang-kadang kita leka, kita terdengung dengan tak sengaja kita masukkan mim ke dalam fa dan menjadi bacaan kita bukannya izhar lagi, sama ada jadi idgham ataupun ikhfa. Itu yang menariknya. Alhamdulillah, dan kita habiskan ayat wallahu mukhrijum. Okey, wallahu sama juga huruf wa macam huruf hamzah. Huruf wa tu huruf yang tipis. Jangan kita tebalkan. Wallahu, kadang-kadang bunyi wal dengan la. Wa dengan la. Wallahu, itu beza. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Okey, sebagai pengakhir ataupun
tamat kelas kita pada malam ini. Perkataan taktumun, siapa nak ambil? Apa yang menarik di sini? Kita nak bahaskan satu lagi. Last. Sabar sikit je. Taktumun, apa yang menarik? Kaf mati tu Ustaz. Takut. Okay, settle. Takut. Dia dah ambil dah. Takut. Ustaz, kalau kaf ni kan dia macam kita kena sikit aja Ustaz. Kalau dia ada bisikan, dia ada sifat hams. Yang Melayu yang Melayu sebut hamas kan. Hamas tu bisik. Hamas. Bisikan. Yahmisu fi udhunaihi ataupun fi udhunihi, membisik di tepi telinganya. Itu bisikan. Jadi kalau bacaan kita taktumun, itu bukan bisik lagi, itu war-warkan namanya. Itu bukan hamas lagi, itu sebarkan, bunyikan serata-ratanya semua orang dengar. Jadi itu yang salahnya. Yang menarik di sini huruf kaf, ak, tak, mak. Jangan jangan ada ke tu. Dia ada sedikit saja. Taktumun. Okey, kadar ini saja. Tengok kalau saya nak sebut hamzah kaf. Okey, Haji Abang Is dengar hamas kaf saya. Itu je. Taktumun. Sedikit saja itraq, maknanya kita sentuh sedikit saja untuk membisikkan baki kaf mati ataupun baki huruf hams yang 10 tu mati tu, kita dah bisikan sedikit sahaja, dan jangan kita terstop, tersakta. Taktumun itu pun tak nak. Taktumun, sambung terus dengan huruf tumun. Dan akhir sekali yang menarik di sini, nun pada akhir kalimah yang masih lagi antara kita, bila tak jaga-jaga dia tekankan. Taktumun. Dia ada macam dia press sikit, apa tu, motor dia tu bunyi Itu pun masih lagi ada antara kita, kalau tak jaga-jaga, nun mati, mim mati, senang kita nak dengung. Bila kita ada kita dah tambah sebenarnya syaddah di situ. Kita dah tambah dengung di situ, maka salah. Dia taktumun. Dah cukup. Itu je sifat nun mati yang sebenarnya tak perlu kepada eko ataupun lantunan ataupun dengung yang lebih. Itu kita tak nak. Alhamdulillah, sampai situ saja untuk malam ini. Masya Allah, terima kasih kepada semua. Ada soalan tak? Sebelum saya ada beberapa pengumuman di sini. Tak ada yang lain daripada dekat sini. Macam yang ada diorang baca nak tahu yang pasti. Ayat ke ayat boleh ke? Macam mana? Ya sama ta kalau wakaf. Ayat ke ayat boleh, kita mana satu yang tak tu tak apa. Tak titik. Tak titik lah, bukan tak simpul Bukan. Ayat. Nak kena bunyi sikit. Kena ada bunyi, dia ada bunyi tapi sedikit saja. Dia tak ada sampai ayat. Kalau ada tu maknanya dia pergi sampai lebih daripada qalqalah. Saya pernah baca nak bahagikan kadar antara hams dengan qalqalah. Kalau kita ibaratkan huruf yang berbaris satu, kita katakan satu harakat, katalah, tapi tak ada istilah ni. Jangan bawa pula ajaran ini. Kita katakan ibarat sajalah. Huruf yang berbaris, katakan huruf ta. Tempohnya satu harakat. Qalqalah diambil separuh harakat. Dan hams dia separuh bawah daripada separuh harakat. Maknanya suku harakat saja, 1/4 je. Itu maknanya pembahagian. Okay, kita macam ni lah. Ta, satu harakat. Okay. Kalau kita qalqalah, itu daripada satu harakat jadi setengah harakat. Yang hams kurang lagi daripada kurang lagi. Itulah dia kedudukan antara
satu harakat, setengah harakat dan 1/4 ataupun suku harakat, insyaAllah. Lebih kurang macam tu lah, insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita tutup majlis kita, yang pertamanya, kelas tajwid kita mungkin malam ni kita katakanlah secara biasanya kita berhenti dulu untuk minggu depan. Kita tengok macam mana keadaan saya, sebab doakanlah insya-Allah saya akan berangkat ke umrah esok selama sebulan berada di Mekah insya-Allah. Jadi selalunya di sana kalau waktu isyak gini kita waktu isyak gini sana baru asar. Jadi selalunya lepas asar saya tak sibuk. Siapa-siapa yang selalu pergi umrah memang kita tak ada program ziarah lah lepas asar. Tapi kadang-kadang ada juga tugas-tugas yang tiba-tiba ada tu, mungkin kita tak boleh kelas. Tapi insya-Allah dalam grup ini kalau boleh je kelas, saya akan mesej malam ni ada kelas ke. Insya-Allah lah, tunggu perkembangan berita tu dalam grup kita. Begitu juga Al-Kahfi. Al-Kahfi pun sama juga, sekiranya ada kelas insya-Allah. Macam esok saya cuba adalah sebab saya terbang esok jam 1 pagi. Jadi sempatlah kita baca Kahfi sebelum kita berlepas insya-Allah. Di sini ada satu permintaan daripada sahabat kita, Haji Muhammad Sharif, tak dapat masuk kerana tak sihat. Jadi kita doakanlah insya-Allah doa kesejahteraan dan kesihatan untuk dirinya dan keluarganya insya-Allah, dan kepada semua-semua saya rasa tak ada saya lupa. Itu saja. Mudah-mudahan insya-Allah bacaan kita bertambah baiknya, tajwid kita bertambah kemas, bertambah mahirnya insya-Allah. Dan akhirnya insya-Allah kita menjadi seorang yang membaca Al-Quran secara mahir, secara sempurna dan secara itqan, secara mutqin insya-Allah, yang menguasai. Itqan tu maknanya menguasai ilmu tajwid insya-Allah. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم، وتجاوز عنا ما كان في تلاوتنا من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو نقصان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مريضنا الحاج محمد شريف. اللهم اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، شفاء عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soal Ustaz, saya rasa malam ni baru saya dapat, kalau saya tak silap lah, Sabdu tu dia macam 2 U. Jadi ada maksudnya ada 2 huruf kat situ. Betul? Masya-Allah. Wallahu a'lam. Kalau Haji Razak nakkan jadikan itu sebagai maknanya, boleh, tak ada masalah, tak ada orang salahkan. Tafsir dia. Okey, boleh. Insya-Allah. Okey. Baru dah siap Ustaz Alhamdulillah. Berangkat dah siap Ya, betul. Kalau terbang belakang tu tak duduk ni, lalu atas tu bawah, tak nak tunggu, tak sabar ambil Ustaz berangkat lah. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Doakanlah yang terbaik insya-Allah. Ya, background kapal terbang tu kan. Insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Selamat berangkat Ustaz. Insya-Allah, terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, insyaAllah. Ada bersama malam ni Tuan Imam Kabir kita daripada Darul Qur'an. InsyaAllah. Dia Alhamdulillah. sembunyi. Assalamualaikum. Dia sembunyi macam masih dalam macam gua tempurung lagi. InsyaAllah. Selamat rehat semua, insyaAllah. Okey, selamat Ustaz.